Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmanuhu wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan untuk kita meneruskan lagi pengajian CTU 152 berkaitan etika dan peradaban. Pada video yang kali ini adalah video tajuk yang ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kita faham bahawa Malaysia ini merupakan negara yang multiculture, yang kita kata pelbagai budaya, pelbagai bangsa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan ke dalam bumi yang bertuah ini, iaitu tanah kita sebut sebagai Malaysia. Baik, abstrak ataupun sinopsis dalam bab yang ketiga ini, fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia pada era kolonial, telah wujudnya putaran migrasi di dalam wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu, masing-masing dengan sistem etikanya melalui silap langkah. Kita faham bahawa kewujudan migrasi ini sebelum zaman era prakolonial, kita sudah ada migrasi. China sudah ada datang ke Malaysia, India pun sudah datang ke Malaysia, dan juga kita faham Timur Tengah sudah datang ke tanah Melayu ni. Kenapa? Karena berlakunya perniagaan dan berbagai lagi. Kepelbagaian ini menjadikan lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah dalam era kolonial melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Tindakan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, Timur dan Barat akhirnya tersulam melalui asimilisasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada para rakyat jelata hinggalah sampai mercu pemerintahan kesultanan melalui migrasi buruh, paksaan, wujudnya masyarakat majmuk semasa zaman penjajahan. Pada era pasca kolonial yang melanjutkan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligan, apatah lagi setelah platform digital berasas berbentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity dalam setiap era PRK, pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial. Ini wajah idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian dan peradaban yang terlibat. Dia nak beritahu bahawa dia ada zaman sebelum kolonial, selepas semasa kolonial dan juga pasca kolonial. Kepelbagaian ini berlaku sebab migrasi dan juga penjajahan yang dibawa oleh Barat ataupun daripada penjajah yang datang daripada Portugis, daripada British, daripada Belanda dan sebagainya. Hasil pengajaran objektif kita akan dapat menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Ini kandungan dia. Kita boleh lihat bahawa pembentukan etika, komponen dia, silap langkah sebagai gelangan kepelbagaian, warisan dan penjentilan. Ini kandungan dia adalah sya'alah hikmah ifah uriyah. Melayu menentukan buluh biar daripada oboknya ringan sama jinjing. Air di jinjang takkan putus, orang berbudi kita berbahasa. Ini tajuk yang ketiga lah, China, India. Yang kita akan bincangkan dalam tajuk yang ketiga ni. Ini Christian, the respect, forgive. Maksud etika dan peradaban. Prinsip moral yang dikatakan etika ni kita sering kali mengulangi bahawa dia prinsip ataupun nilai-nilai akhlak, yang ni adat sopan santun, yang menjadi pegangan sesuatu individu atau sesuatu kumpulan manusia. Peradaban sistem yang dikatakan sebagai peradaban ini sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. So kita dapat bezakan di antara etika. Etika ni kita akhlak. Peradaban ni hadarah, yakni perubahan dari segi sudut kita buat sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa ni.
Kita ukur dari segi kemajuan bangsa tersebut, segi infrastruktur dan lain sebagainya. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sistem kepercayaan dan agama sudah pasti ada perbezaan. Dengan masyarakat India yang macam mana, Cina, Melayunya macam mana. Okey, pendapatan masyarakat, sistem organisasi, sosial yang teratur, sistem perundangan, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti, daya reka cipta dan penciptaan teknologi, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Persekitaran geofizikal ni, lazimnya suatu etnik mempunyai pertalian sejarah. Kita faham bahawa India dengan sejarah Indianya, Cina dengan sejarah Cinanya, dan Melayu dengan sejarah Melayunya. Okey, masing-masing dia ada apa? Ada pertalian sejarahnya. Tradisi, budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal Tanah Melayu sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan pergaulan peradaban besar dunia China dan India melalui kegiatan perdagangan. Jadi Tanah Melayu ni dia duduk di antara kita kata dua negara, dua budaya yang berbeza di antara India dan China. Dan tempat pertemuan adalah di Tanah Melayu ni. Jadi hebatnya kita geofizikal Tanah Melayu ini, itu sebab kita sebut tanah air. Kita kena faham bahawa kita menggunakan istilah tanah air ni menunjukkan bahawa kita sebuah negara yang duduknya di air dan juga di tanah. Itu sebab kita kata tanah air kita adalah Malaysia. Tanah air kita adalah tanah Melayu. Nak beritahu bahawa kita mempunyai geofizikal yang kita menerima air juga sebagai pendapatan kita dan juga tanah ini ataupun bumi ini juga sebagai tanah pendapatan kita. Ini berbeza dengan bangsa yang lain. Kalau kita lihat bahawa kalau kita Arab dia guna watan. Watan ni tanah, watan ni adalah tanah bumi. Dia tak menggunakan air. Kalau kita motherland, kalau kita English sekalipun, dia tidak akan menggunakan air sebagai apa? Simbolik kepada tempat kelahirannya. Tapi kita menggunakan tanah dan air kerana apa? Kita ni negara ataupun penduduk yang menerima air juga sebagai pendapatan. Okey, sumber dan produk pertanian daripada alam lain menjadi asas dagangan dalam peradaban lain. Peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Masyarakat dan demografi ini, masyarakat bermaksud kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Ciri-ciri masyarakat berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan interaksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya. Jadi susun lapis, kelas, status dan kasta. Okey. Kata Kun Tijaran Nikrat 1970, suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hinggalah mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Jadi nak menunjukkan bahawa ini yang dikatakan masyarakat dan demografi ini. Masyarakat ini satu kelompok masyarakat yang hidup bekerjasama. Itu masyarakat. Kalau kita hidup nafsi-nafsi ini tak disebut sebagai masyarakat. Jadi masyarakat ini dia bekerjasama, dia berorientasi, dia berinteraksi dan sebagainya. Definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Jadi masyarakat plural adalah terdiri dari pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. Di Malaysia terdapat 3 etnik utama. Kita ada Melayu, Cina dan India di Semenanjung, Bumiputera, Sabah Sarawak, Kadazan, Dusun, Bajau dan lain-lain, serta Bumiputera Sarawak seperti Iban, Malanau dan sebagainya yang terpisah kerana adat, makanan dan pakaian. Tetapi juga dari segi sudut pekerjaan, dan juga tempat tinggal. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dulu dengan bawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Kita faham kemasukan India adalah memenuhi keperluan perdagangan. Kemasukan Cina ke Tanah Melayu ini adalah keperluan untuk pelombongan.
Ini menjadikan kepelbagaian yang berlaku dalam konteks masyarakat di Malaysia. Okey, adapun penduduk asli ataupun penduduk asal di sini seperti mana Kadazan, Dusun, Malanau dan sebagainya, mereka berada di Sabah dan Sarawak. JS Furnival mengatakan bahawa masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran tersendiri. JS Furnival mengatakan bahawa ini yang disebut masyarakat plural, dia ada perbezaan dia juga. Dia masyarakat tapi dia ada perbezaan dari segi sudut kebudayaan dia. Kalau kita segi kebudayaan dari segi sudut perayaan, kita mempunyai perbezaan. Kalau kita kata kita orang Melayu yang Islam ini, kita ada hari raya. Manakala Cina dia ada kita kata apa? Tahun baru. Kalau kita kata 11 Sabah Sarawak dia ada hari kawan dan sebagainya. Maksudnya ada sedikit kebudayaan yang berbeza. Agama sudah berbeza. Islam, Melayu sudah Islam. Cina mungkin Buddha. Kalau India mungkin kita kata Hindu. Kalau kita masyarakat yang daripada Dusun Kadazan, mungkin mereka ini berpegang dengan adat kepercayaan nenek moyang mereka, kepercayaan roh dan sebagainya. Okey, bahasa mesti ada perbezaan serta pemikiran tersendiri. Jadi garis masa perbentukan masyarakat Malaysia ni, Kesultanan Melayu bermula pada 14.2 sehingga 15.11. Peradaban majmuk. Kemudian berlaku penjajahan Portugis 15.9 sehinggalah 1664. Penjajahan Belanda 1641, 1820 sehinggalah 1824. Maksudnya 200 tahun kita dijajah, hampir 200 tahun, hampir 100 tahun lebih lah kita dijajah oleh 200 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kemudian kita duduk di bawah penjajahan British. Kemudian pendudukan Jepun 1941-1945 paling singkat, lebih kurang 4 tahun macam tu. Penjajahan British kita duduk lebih kurang dalam 1 tahun gitu lah, 1 tahun. Kemudian kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Maksudnya kita selepas kita menerima masyarakatnya yang bukan Melayu dalam tanah Melayu, kita menerima kedudukan mereka, kita mengiktiraf kedudukan mereka dan berikan tempat kepada mereka dan akhirnya terbentuklah satu kepelbagaian dalam masyarakat di Malaysia. Kemudian kita ada pembentukan Malaysia pula dengan pemasukan Sabah dan Sarawak menjadi kepelbagaian lagi masyarakat. Dari segi kemajmukan dan kepelbagaian, istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang bawa masuk pada tanah Cina dan India untuk kepentingan ekonomi. Jadi budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertemuan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Peradaban majmuk bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel. Masyarakat majmuk bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Ekonomi dan pasaran. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat tersebut disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Ekonomi dan pasaran. Pada era kolonial British, dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri di tanah Melayu dengan pembukaan nombor biji timah, tanah getah, masukan tenaga buruh secara besar-besaran daripada China dan juga India. Dasar pecah dan perintah. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi serta dan semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Jadi bila kita lihat bahawa bila kemasukan kita buruh daripada India dan juga China, maka ini menjadikan bangsa migrasi. Maksudnya sudah ada penghijrahan daripada orang yang bukan alam Melayu duduk dalam masyarakat Melayu. Dan akhirnya penerimaan tersebut
Dan mereka menggunakan sistem pecah dan perintah, meletakkan bahawa Melayu di kampung, Cina di bandar, dan India di ladang. Sistem tersebut mewujudkan jurang. Dan jurang inilah yang membezakan masyarakat dan akhirnya menjadikan kesan yang negatif. Akibatnya, berlakulah kita kata pelbagai masalah dalam sosial masyarakat. Namun dengan kesedaran dalam kalangan pemimpin akhirnya mewujudkan dasar ekonomi Melayu, dasar ekonomi baru untuk mengurangkan jurang di antara masyarakat Melayu dan juga bukan Melayu. Inilah kesannya apabila berlakunya kejurangan tersebut, akhirnya berlaku peristiwa 13 Mei yang melibatkan rusuhan kaum apabila ketidakpuasan hati orang Melayu dan rasa kebongkakan ataupun rasa kami menguasai ekonomi dalam kalangan masyarakat Cina dan akhirnya bertembunglah di antara dua kaum yang besar ini. Maka dasar ekonomi baru dikenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. Jadi DAB ini berpegang pada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki bagi mengatasi masalah pertemuan di antara kaum ini. Maka objektif DAB adalah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Jadi pada kita ini sasaran dan objektif DAB, dasar ekonomi baru, yang meletakkan bahawa 30% pada tahun 1990 dan kemudian bukan bumi putera 40%, kemudian asing 30%. Sebab ketika tu bukan bumi putera ada lebih kurang dalam 34%, kemudian asing 63%. Jadi mengurangkan kita kata apa? Pegangan ekonomi pada tahun 1970 kepada pegangan ekonomi yang setara, yang lebih kita kata tidak melibatkan jurang yang begitu jauh. Ini kadar kemiskinan ini keseluruhannya pada tahun 1970 keseluruhannya hampir 50% kita kata pada tahun 70-an, dan tahun 90-an kita mengurang sehingga 16.7%. Okey, luar bandar hampir 60%, nak kurang sampai 23%, bandar 21% sehingga 9.1%. Okey. Falsafah dan pemikiran. Falsafah pemikiran tradisional perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan manakala manusia hanya diberikan ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Ibn Khaldun berpendapat ilmu perlu diintegrasi ilmu agama dan ilmu alam. Menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan masyarakat. Ketokohan yang diakui oleh Barat adalah Arnold Toynbee. Falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumber terbesar pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi ini. Al-Philip Ibn Khaldun mengatakan Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. G. Sartun, Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan masa sepanjang zaman. Di falsafah dan pemikiran moden perspektif, pandangan manusia berhak menentukan matlamat hidup dan cara memilih bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Islam Melaka menegakkan kepelbagaian ini, proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Islam Melaka dengan proses kebudayaan yang menginteraksikan masyarakat berbagai ras atau etnik melalui proses perdagangan dan perkahwinan. Jadi melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuklah interaksi peringkat tamadun. Maka interaksinya hubungan satu budaya dalam satu kaum, orang Melayu, orang Jawa, Bugis, Mandaling dan sebagainya. Orang Cina, Hakka, Hokkien, Hakka Tunisia, Teochew dan sebagainya. India pula Malayam, Punjabi dan sebagainya. Mempamerkan budaya dan adat resam keturunan, pegangan agama berbeza. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ini melambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Melaka digelar sebagai the Venice of the
yang menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti Arab, Parsi, Cina, India dan sebagainya. Berbagai aspek penyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Okey, aspek pemerintahan, perlembagaan Melaka berdasarkan ajaran Islam, hukum, kanun Melaka, undang-undang, laut Melaka, dan kita faham ini sudah kita ketahui ketika zaman sekolah lagi, kita telah faham bahawa kita sudah ada hukum, kanun, laut dan sebagainya, hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka, yang guna pakai sampai ke hari ini. Pemerintahan sudah dipromasi dan terbuka, mementingkan keharmonian kaum. Buktinya, pegawai istana meliputi etnik Melayu dan India. Amalan perkahwinan campur seperti perkahwinan Puteri Hang Limpo dengan Sultan Mansur Shah. Perdagangan undang-undang laut Melaka digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan laut Melaka. Kedudukan zaman pluraliti akibat penghijrahan pedagang daripada Arab, India dan China dan negara lain tanpa memerlukan pasport dan visa. Sebagai pengenalan diri untuk mengusungi kuasaan di samping pembebasan di samping bebas perdagangan berinteraksi menyemak lokal, kita pencampuran dan masyarakat babon dunia Melayu, Arab dan sebagainya. Kepelbagaian budaya Melaka menjadi kota metropolitan dan kota multi budaya. Okey, dengan adanya pelbagai agama, bangsa dan sebagainya. Pembentukan masyarakat majmuk era kolonial Inggeris. Sains pula telah sains pula dianggap sebagai sifat sarwajagat yang menentukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup aman damai. Dasar pemisah agama dengan negara diteruskan oleh British di tanah Melayu dan dengan British menguasai pelbagai negara. Sultan memegang hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu, dan kemudian pertemuan antara Islam sebagai agama dan para penganutnya dengan negara kolonial yang sekular. Okey, terutama dalam konteks pemodenan barat ni. Jadi maka ini menunjuk satu pertemuan di antara masyarakat Islam yang memang memakai Islam itu sebagai agama rasmi dalam masyarakat. Manakala kolonial pula dia membawa negara yang sekular yang memisahkan di antara agama dan juga negara. Jadi kedatangan British ni dalam Melayu berlandaskan selampang tiga mata, keagamaan, kekayaan dan kemegahan, memisahkan antara Islam, sains dan Yahudi di Eropah yang dinamakan sebagai Rock of Age, Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould. Agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan. Warisan dan penelitian sejagat, teknologi maklumat dan media digital dikuasai oleh Barat satu cabaran besar. Kita faham bila Barat menguasai media, dia akan menggunakan manipulasikan media tersebut untuk menunjukkan satu orang tu bagus tak bagus, atau satu negara tu bagus tak bagus, atau satu pemimpin, satu benda yang boleh mereka mengimagekan, boleh menggambarkan seseorang dengan menggunakan media dan juga teknologi maklumat. Aspek media sama ada media elektronik atau media cetak memainkan peranan yang cukup penting dalam masa kini. Memang media ini memberikan peranan untuk menyatukan manusia, memberikan berita dan sebagainya. Sekiranya kita kata salah guna media, dia juga akan merosakkan masyarakat, merosakkan negara dan sebagainya. Budaya barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk kehidupan peradaban bukan barat melalui bentuk penjahat pemikiran dan budaya. Ini cukup bahaya. Dan kita lihat dalam konteks kita hari ini, sekiranya pemikiran kita sudah dijajah, maka ini akan memberikan kesan kepada masyarakat itu sendiri. Sebab dia mengagung-agungkan penjajah dan akhirnya dia melemahkan bangsa dia sendiri. Hakikatnya kita mempunyai keupayaan, kita mempunyai kekuatan. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, peningkatan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan buka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sepadan. Betul. Bila kita lihat bahawa dengan adanya teknologi ini, kita boleh mencari maklumat di hujung jari kita sahaja. Kita boleh cari artikel untuk kita nak buat tesis, buat bahas dan sebagainya dengan hanya menggunakan di hujung jari. Maksudnya kita boleh mencari tanpa ada sepadan. Tak perlu kita nak pergi ke luar negara nak mencari maklumat, sedangkan di rumah kita boleh kita mengakseskan benda tersebut. Ini satu benda yang bagus.
Tapi dalam masa yang sama, dia ada satu benda yang memberikan kesan negatif. Penggunaan media yang salah. Penggunaan kita kata apa? Cara akses yang mudah juga akan memudahkan seseorang itu mengakses benda-benda yang tidak ada pornografi dan sebagainya. Namun kena berhati-hati, dan salah guna juga media akan menjadi cyberbully, yang mana akan memberikan impak kepada seseorang yang mereka ini diambilnya video, disebarnya video tersebut, dan akhirnya seorang itu akan jadi down, dan akhirnya akan berlaku apa? Kita kata cyberbully. Okey. Nilai etika peradaban dalam tamadun Islam itu syaja'ah. Syaja'ah ini dalam bahasa Arab diartikan sebagai berani ataupun keperwiraan. Seorang mendapat bersabar atas sesuatu di dalam jiwanya, ada keberanian, menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Kategori berani ini berani menegakkan benda yang hak, berani membela hak milik, mempertahankan harta, jiwa dan sebagainya, berani membela kesucian agama. Ini amat penting. Orang menghina agama, kita berani membelanya. Memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, berterus terang dalam kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dan kemudian etika dalam peradaban Islam ini juga hikmah, bermaksud adil. Hikmah ini dalam adil dalam memutuskan sesuatu. Hikmah ni kita sebut sebagai orang yang bijaksana. Hikmah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, menghalangi kezaliman, nasihat dan peringatan, kemampuan akal memahami hukum-hukum syariah, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan yang semestinya, mengerjakan apa semestinya dikerjakan di saat dan waktu yang tepat. Ini kita kata hikmah. Okey. Dan kemudiannya pula adil. Adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh itu, nilai adil ini bermaksud bertindak atas kebenaran. Dia adil ni meletakkan sesuatu pada tempat dia. Adilnya sebagai seorang Muslim, kenapa dia beribadat pada Allah Ta'ala kerana dia hamba. Tapi zalimnya seorang Muslim ini sebab melakukan maksiat, sebab dia akan merosakkan dia ataupun membinasakan diri dia. Allah sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran wallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu fa in talu anta aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadikan saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa atau kaum kerabat. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menceritakan bahawa kunu qawwamin bil qist, berlaku adil dan berlaku menjadi saksi orang yang menjadi saksi yang benar. Ifah ni bermaksud apa? Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, iaitu bermaksud kesucian tubuh. Secara terminologis dia, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala yang akan merendahkan, merosakkan dan menjatuhkan. Dan ifah bermaksud usaha untuk memelihara kesucian diri dari segala tuduhan, fitnah dan memelihara kehormatan. Ifah juga hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dilakukan dimulai memelihara hati dari keinginan yang buruk. Jadi nak beritahu di sini bahawa ifah, kita nak menjaga diri kita. Kita mungkin kita kata kita terselamat. Dalam keadaan hal ini, kita mungkin kita kata terselamat dari segi sudut fitnah. Tapi kalau kita membuka fitnah tersebut, kita tidak menutup aurat, kita mendedahkan aurat kita, ni fitnah. Akhirnya kita akan termakan fitnah kita sendiri. Orang fitnah kita menjadi perempuan jalang sebagai contohnya. Wa'iyadzubillah. Kalau kita membuat satu benda yang buruk, akhlak yang buruk, orang akan fitnah kawan ni orang yang jahat. Sedangkan kita ni baik. Tapi kita membuka pintu-pintu fitnah ini yang akan merosakkan kita sendiri. Maka kita elak. Maka ifah ini kita nak elak, nak buka pintu-pintu fitnah.
buka pintu-pintu tuduhan terhadap kita. Okey, dan memelihara kehormatan kita. Huriyah, boleh sebut huriyah ini adalah kebebasan. Bebas dari sudut agama itu bukan bebas kita melakukan apa saja sehingga melanggar syarak. Dan bebas selagi mana dibatasi, ditunjangi oleh syarak. Itu yang dikatakan bebas dari segi sudut Islam. Bebas untuk kita melaksanakan ibadah, tidak dikongkong, tidak kita dimanipulasi dan sebagainya. Sebab apa? Kita bebas untuk menentukan hala tuju kita. Tapi mesti dalam batas agama. Boleh sebut huriyah di sini, huriyah dalam kebebasan beragama. Lagi nak faham baru kebebasan agama ini, maksudnya bukan kita masuk Islam, isu-isu kita keluar Islam, tidak. Once kita dah masuk Islam, kita tidak boleh keluar daripada agama Islam. Tapi orang yang bukan Islam, tidak ada paksaan lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita, agama kita. Tapi kita akan mengajak kepada Islam atas sebab apa? Ini merupakan agama fitrah. Agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut inna dina 'indallahi al-Islam. Kebebasan berfikir, kebebasan bersuara, kebebasan memiliki dan mencari harta, kebebasan untuk menuntut ilmu, kebebasan untuk bergerak. Ini bebas ni, tapi mestilah dibatasi oleh agama. Okey. Inilah etika peradaban dalam tamadun Melayu, meluntur buluh biar daripada lubungnya. Maksudnya kita mendidik daripada kecil, ringan sama dinding, berat sama dipikul. Sama-sama kita membantu, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tolong menolong dalam bentuk ketakwaan dan jangan kita tolong menolong dalam bentuk dosa. Ayat dicincang takkan putus. Kita menjaga apa? Innamal mu'minuna ikhwah, bahawa umat Islam ini adalah bersaudara. Orang berbudi kita berbahasa, maksudnya bersifat mahmudah, muafakat, berkat. Maksudnya kita bersatu. Maksudnya wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah kita pada jalan Allah Ta'ala. Okey. Nilai etika peradaban dalam tamadun Cina ni, dia ada ulun rin lin zong. Ini inilah. Dia kata kawan ulun ni hubungan 5 lah. Suami isteri, anak, adik, antara sahabat, pemerintah dan rakyat. Ini tamadun Cina punya pemikiran lah. Konsep rin, kemanusiaan, nilai kasih sayang, naluri untuk membuat kebaikan, membezakan manusia dengan haiwan. Menurut Confucius, jangan melakukan sesuatu yang anda sendiri tidak suka, orang lain melakukan kepada anda. Maksudnya, orang buat kita tak suka orang buat kita macam tu. Dan kita jangan buat ke orang macam tu. Okey, konsep rin ni, zong, ketaatan, kemaafan, berbakti, hormat. Ini kita kata, nilai etika Cina lah. Li tata susila, maksudnya peraturan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dengan aspek perasaan naluri, manusia dengan manusia, itu penghormatan. Peraturan hubungan politik itu akhlak seiring dengan kesederhanaan, mempertahankan li, menjaga adab dan jahran. Maksudnya zong, tengah, yong, biasa. Maksudnya pertengahan ni tak melebih-lebih. Itu yang contoh ada. Okey, aku heran dengan manusia yang selalu menyucikan mukanya tapi tidak selalu menyucikan hatinya. Okey, ini kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita nak muka kita cantik, tapi kita tak nak hati kita cantik. Sedangkan hati itu tempat Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dan Allah sebut, Nabi SAW sebut, Inna Allah la yanzuru sawarikum wa jisamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak tengok pada rupa parah kita, tapi Allah lihat kepada apa? Amalan dan hati kita. Okey, penutupnya, peradaban secara umumnya ada sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi, dan komuniti memiliki personaliti tata susila dan bukti pekerti yang terpuji membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kenapa? Membantu ke arah pembinaan kejayaan suatu masyarakat. Jadi, kita dah sejarah masyarakat patut dijadikan aktibar agar generasi muda ini faham dan hidup dalam keadaan harmoni. Mengetahui persoalan dasar berkaitan dengan etika dan peradaban. Pendedahan terhadap mengenali data belakang dan latar belakang etika dan peradaban masing-masing pula boleh memupuk rasa persafahaman antara satu sama lain. Okey.
Wallahualam setakat dulu dalam bab ini, dan kita akan jumpa pada bab yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi